Hai, dengar tak lain? I tengah nak technical prepare ni. Okay, dah lama nak I tak buat live talk sebab sebab Sarah I nampak dengar okay. Sebab ada beberapa benda yang kita kena uruskan lah kan sekarang, tapi malam ni talk ni agak special. Dia berkenaan dengan kewangan lah. Salah satu elemen yang penting dalam kewangan, selain daripada pengurusan risiko, investment, retirement plan, lagi mengurus hutang, liabilities and asset. Yang paling terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah pengurusan harta pusaka ataupun in English dia Islamic Estate Planning. So sekarang ni I tengah nak tunggu dulu kita punya speaker kita ni nanti akan perkenalkan dia lah. Dia adalah seorang lawyer. Kita macam session ni adalah bahagian pertama lah, sebab kita akan macam mana kita akan tahu macam mana step by step pengurusan pusaka itulah selepas seseorang tu meninggal dunia. Okay, Nisa kat rumah lain nampak semua langsir-langsir. Ya. So untuk viewers yang baru join, saya nak perkenalkan dia adalah kawan saya juga, dan dia adalah orang yang sangat experience dalam bahagian pusaka ni lah, dan hands on dari segi menghandle kes-kes pusaka sebelum dan juga selepas kematian seseorang tu lah. So siapa yang ada soalan later kita akan bacakan. So you all tulislah kat tepi dulu nama dia adalah Puan Nurhanisa Johar, dan mempunyai dia dah ada legal firm dia sendiri, iaitu Nurhanisa apa ni? Sorry Nisa. Okay. Dia ni banyak bisnes. Nurhanisa Firdaus and Associates. Yes, Nurhanisa Firdaus and Associates dia adalah kira orang yang kira macam mana cakap adalah founder of the legal firm tu. Okay, dan dia juga adalah dia pernah berkhidmat sebagai legal advisor di syarikat Asalihin Trustee Berhad sebelum ni. Okay, dah berapa lama Nisa? Okay, kita cerita santai je Nisa. Ni bukan formal punya talk. Berapa lama Nisa handle syariah punya case selama you lepas grad lah, senang cakap, daripada you bekerja sampai ke now you are practicing lawyer, legal matters lah in syari'i. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Basically sedikit latar belakang saya. Sebelum ni maksudnya saya graduate pada tahun 2008. Masa tu muda. Okay, 2008 masa tu join sekejap legal firm civil dan buat sedikit conveyancing. During that time saya further study dalam syariah. Diploma Lepas Ijazah Syariah Amalan tu yang melayakkan saya untuk masuk ke bidang syariah. Okay, jadi selepas tu bermula pada 2010 saya mula berkhidmat di Asalihin Trustee Berhad. Masa tu dah berkecimpunglah dalam hal ehwal pengurusan harta pusaka orang Islam. So daripada 2010 sehingga sekarang saya memang buat memang orang kata main job saya ataupun pekerjaan hakiki saya berkaitan dengan urusan harta pusaka. Okey, dan pada tahun 2016 saya punya skop dalam syariah tu lebih mengembang, yang mana masa itulah saya keluar daripada Asalihin dan saya set up my own legal firm. Dekat legal firm ni lah segala jenis kes-kes syariah, termasuk hal-hal kekeluargaan, cerai, poligami ke, hadanah, nafkah, semua pun terlibatlah secara langsung lah dalam kerjaya saya lah dalam urusan syariah, selain daripada menguruskan hal ehwal harta pusaka orang Islam, daripada segi faraidnya, buat hibah, wasiat,
pengesahan hibah wasiat Mahkamah Syariah dan dapatkan surat kuasa lah daripada Pusaka Kecil, Amanah Raya, sebagainya. Dan sepanjang perkhidmatan you sebagai seorang lawyer syariah ni memang banyak cabaran, betul tak? Dan you pernah juga kena ada, you ada mengalami, orang kata, ialah benda-benda yang sebab kita perempuan kan, kita agak yang menakutkan tak, Nisa? Kalau Yang daripada macam orang segi ugut ke, nak pukul ke? daripada segi ugut, pukul tu alhamdulillah, yang mana kekasaran jenayah tu tak ada. Tak pernah. Tapi cuma kalau kita berhadapan dengan waris ni, ragam dia memang macam-macam. Jadi yang mana memang sampai tahap lah. Ada juga klien ataupun waris-waris yang sukar nak faham tentang prosedur pengurusan harta pusaka. Tapi itu saya anggap dia sebagai satu tugas dan tanggungjawab yang kita kena hadapilah untuk educate orang-orang yang begini. Ya, faham betul. So kita mulalah, kita mula soalan. Boleh. Kita akan bincangkan dulu kes, kita cerita semua ni berkenaan pengurusan pusaka selepas kematian lah sebenarnya. Sebab itu yang biasanya masalah, bukan masalah masa hidup tak ada masalah. Dia bila meninggal tu yang ada masalah. Okey, first kali boleh tak Nisa share dengan kita proses dan step biasanya waris biasanya perlu buat selepas seseorang itu meninggal dunia. Biasanya waris yang akan ke depan lah kan, nak tanya macam mana. So boleh tak Nisa ceritakan step sikit yang basic dari segi perundangan Islam di Malaysia? Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, daripada sudut pengurusan harta pusaka, kalau tadi Puan Nurin kata yang mana waris yang kena ke depan, dia boleh dikatakan memanglah takkanlah si mati yang nak ke depan. Takkan si mati yang nak bangkit dan uruskan harta pusaka dia sendiri. Betul. Jadi dekat sini daripada segi yang pertama je saya beritahu, bila keadaan begitu, bila waris yang kena uruskan harta pusaka, sebab itu si mati ataupun kita ni sebelum kita mati, kita kena buat sesuatu supaya waris kita mudah nak uruskan harta pusaka kita. Sebab yang uruskan bukan diri kita sendiri nanti. Yang akan uruskan harta pusaka tu, yang akan uruskan harta pusaka tu adalah waris kepada orang yang dah meninggal dunia. From A to Z, daripada mula kita tak bernafas lah, dah cerita. Daripada mula tuntutan-tuntutan kecil seperti tuntutan pengurusan jenazah, kan? Tuntutan daripada bantuan daripada sana sini, itu semua waris dah mula buat. Okay, jadi dekat sini kalau daripada sudut generalnya, apabila berlaku kematian, ini berdasarkan juga pengalaman saya sendiri yang dah menghadapi kematian keluarga terdekat baru-baru ni. Okay, yang mana bulan lepas mak ayah saya serentaklah dalam masa yang dekat meninggal dunia akibat COVID. Jadi saya dah lalui sendiri perkara-perkara yang bukan saja daripada sudut perundangan yang digariskan macam dapatkan surat kuasa lah, sekian-sekian. Tapi apa yang waris sebenar-benarnya hadapi selepas berlaku kematian adalah yang pertamanya kena uruskan dulu pengebumiannya. Okey, dalam pengurusan pengebumian ni akan timbul kos pengebumian. Bila masa timbul kos pengebumian ni, semua mesti orang akan tertanya ataupun siapa yang nak kena tanggung kos? Macam mana nak buat bayaran kos? Kita kena sedar dan kita kena tahu sekarang kos pengebumian bukan percuma. Melainkan ada syarikat ataupun NGO, badan-badan amal yang nak bagi bantuan percuma. Kalau tidak, ianya adalah sebenarnya berbayar. Berbayar sekitar 500 ke 1,000 ringgit. Okey. Itu paling range biasalah saya rasa. Kalau mungkin ada yang lebih mahal daripada tu. Jadi duit-duit untuk urusan pengebumian ni, kos pengebumian ni sebenarnya adalah tanggungan siapa? Okey. Yelah, kalau dalam ada keadaan tiba-tiba berlaku kematian, kita mungkin tak tahu lagi ataupun tak sempat lagi nak tahu kat mana si mati simpan duit dia. Jadi kadang-kadang waris akan advance dulu. Okey, walau bagaimanapun dari sudut undang-undang syariah, undang-undang syarak, urusan pengebumian adalah kosnya adalah dari harta pusaka si mati. Okey. Ini adalah sendirilah dia. Daripada harta kita sendiri sebab dia uruskan jenazah kita. Jadi daripada harta pusaka si mati itu yang pertama. Okey, walau bagaimanapun bersyukur sekiranya waris
ada kebolehan, kemampuan untuk menampung terlebih dahulu kos tersebut. Jadi paling-paling tidak maksudnya kat sini kita boleh sediakan cash kita dalam beg ke ataupun dekat mana-mana untuk buat bayaran, untuk memudahkan waris kita bayar dulu urusan pengemumian kita sekitar amount yang saya sebutkan tadi lah, tak kurang RM500 untuk uruskan segala urusan pengemumian. Okey. Kemudian sebelum kita melompat ke proses pentadbiran yang mana mendapatkan surat kuasa lah apa, sebenarnya waris-waris perlu ataupun boleh dapatkan dahulu tuntutan ataupun bantuan urus jenazah. Ini biasa bantuan urus jenazah. Okey, yang ni biasanya contohlah kalau yang bekerja kerajaan dia akan ada berurusan dengan bahagian JPA. Kat JPA dia ada bagi bantuan urusan jenazah sehingga RM3,000 seorang. Seorang tu maksudnya satu orang yang matilah. Okey, bukan berapa orang waris. Okey, seorang yang meninggal dunia. Okey, kemudian lain-lain contoh macam mana-mana yang meninggal dunia kerana natmah. Tuntut dulu dia punya dapatkan dulu mana-mana kematian disebabkan oleh COVID, tuntut dulu bantuan daripada natmah iaitu agensi pengurusan bencana di Malaysia ni yang mana dia beri betul lah. Okey. Dia beri bantuan pada mana yang menghadapi bencana yang sehingga menyebabkan kematian 5,000 seorang. Okey. Dan juga tuntut lagi perkara lain, contohnya seperti takaful yang ada, kita uruskan dulu mana-mana yang ada. Kemudian yang keduanya, tadi yang pertama buat tuntutan bantuan pengurusan jenazah. Yang keduanya, kalau kita tahu mana-mana arwah ada hutang piutang, especially credit card, personal loan, cuba hubungi bank terlebih dahulu supaya dia block. Okey? Supaya dia block dan semak sama ada arwah ada pinjaman tersebut cover ataupun tidak dengan takaful. Cover ataupun tidak dengan takaful ke insurans ke, supaya sekiranya ada buat permohonan. Okey, maksudnya buat satu permohonan untuk pengurusan hutang dia. Itu waris kena buat sebab benda tu tak automatik. Waris kena faham. Waris kena explore. Kena explore apa harta ataupun hutang yang ada yang ditinggalkan oleh si mati. Kita kena explore untuk kita bantu dia dan juga untuk melegakan kita jugalah yang menguruskan harta pusaka orang yang telah meninggal dunia ni kan. Okey, jadi itu yang keduanya, uruskan hutang. Selain pada tu hutang daripada hutang bank, hutang rumah juga termasuk hutang-hutang rumah pun boleh terus kontak dengan bank. Okey, dalam masa yang sama sebenarnya bila kita menguruskan, kita mencari tentang hutang piutang dia ni, dalam masa yang sama kita akan kumpulkan dokumen-dokumen si mati sebenarnya. Betul. Kita akan kumpulkan perjanjian pembelian rumah ke, kereta, geran, kita akan kumpulkan dan dokumen-dokumen tersebut akan digunakan untuk proses pentadbiran pula. Okey, maksudnya dekat sini tertib yang pertama tadi yang saya cerita tadi urus jenazah. Kemudian tengokkan takaful untuk settlekan benda hutang dia. Yes, yang keduanya hutang, kalau ada tu mana yang cepat tolong uruskan. Yang berikutnya tadi sebelum tu saya ada sebut pasal tuntutan bantuan jenazah kan. Jangan lupa juga mana-mana institusi yang menawarkan khairat kematian. Contoh macam KWSP, ASB, claim cepat-cepat sebab dia ada tempoh. Dia ada tempoh. Okey, khairat kematian ini bukan harta pusaka, tu kena faham. Bukan harta pusaka. Jadi sekurang-kurangnya dia dapat bantu waris untuk ringankan beban bagi menghadapi kehilangan orang tersayang dan juga untuk tampunglah sikit sebanyak kos kita yang hidup ni, iaitu waris yang hendak meneruskan kehidupan tanpa orang sayang tersebut, dan juga mungkin dapat menampung sebahagian kos pengumian dia yang dah di-advancekan tadi ke, macam itu. Okey. Selepas tu, sebelum kita nak buat pindah milih harta pada waris ke apa ke, kenal pasti dulu harta yang ditinggalkan oleh arwah tu adakah merupakan harta amanah milik orang lain, ataupun harta tu sebenarnya masih hidup arwah dah jual ke belum, mungkin dia dah ada perjanjian jual beli dengan orang lain. Dan tapi yang ketiganya belum documented kan, betul.
mungkin dia dah buat sebahagian dokumen tapi belum selesai proses. Belum tamat proses. Yang ketiganya berkemungkinan arwah ada buat hibah masa hidup. Kalau arwah ada buat hibah masa hidup, asingkan dulu harta-harta yang saya dah sebutkan ni tadi. Lepas tu bakinya ataupun selebihnya barulah harta pusaka yang boleh diwariskan kepada waris. So kena check lah kat situ, waris kena check. Dan selepas itu buatlah permohonan surat kuasa mentadbir. Bukanlah bermakna kita jangan bila berlaku kematian tu waris memang ambil satu masa yang bertenang untuk kumpul dulu harta-harta ataupun hutang-hutang arwah. Ambil masa tapi jangan ambil masa lama sangat. Macam mana yang saya buat sebelum ni. Tak relevan lah orang-orang dulu suruh cakap. Bila kita sebut pasal harta pusaka, orang tu baru meninggal, yang adalah family kata, kubur masih merah. Tak ada, memang masa merah lah yang kena selesaikan, betul tak? Betul. Tak boleh, kena cepat lah, kena cepat. Dia untuk dapatkan momentum pengurusan harta pusakanya sebenarnya kena gerak daripada awal. Bila dah lama-lama orang waris pun dah sibuk bekerja, dah buat urusan sendiri, dah ada komitmen lain ataupun dah tak ada rasa apalah untuk menguruskan harta pusaka tersebut. Jadi kalau kita nak dapatkan momentum tu, kita start daripada awal uruskan pusaka. Terus assign, terus bermesyuarat di kalangan ahli waris. Siapa yang nak ambil tanggungjawab ni, siapa yang nak ambil tanggungjawab ni, siapa yang nak ambil tanggungjawab yang itu. Jadi bukan urusan pusaka, urusan hal orang meninggal ni, sebab kita nak uruskan satu body tau. Dia mungkin berbagai urusan yang dia dah buat semasa hayat dia. Jadi segala urusan yang dia buat semasa hayat dia, kita kena ambil alih. Waris kena ambil alih. Jadi waris ni sepatutnya kena berbincang, bermesyuarat siapa yang nak ambil tanggungjawab ni. Contohnya tanggungjawab untuk uruskan harta-harta alih. Tanggungjawab untuk buat cek dekat bank kalau ada harta-harta, ada hutang dan sebagainya, kredit kad. Siapa yang nak ambil tanggungjawab untuk buat tuntutan bantuan pengurusan jenazah, takaful, khairat kematian. Bincang, bermesyuarat bersama ahli waris, insya-Allah perkara ni ataupun pengurusan tu akan jadi lebih mudah. Dalam masa yang sama sentiasa berkomunikasi. Contohnya maksudnya saya jumpa harta abah ataupun arwah mak di mana-mana tempat yang disimpan lah. Berhubung dengan waris yang lain, kumpulkan dokumen-dokumen tersebut. Jadi senaraikan, susun dokumen-dokumen tersebut. Ini adalah harta-harta arwah. Jadi dalam masa yang sama, dalam masa kita buat tuntutan khairat ataupun kita buat tuntutan apa saja, dan sebenarnya dalam masa yang sama kita dah kumpul segala dokumen mereka. Susun dokumen mereka untuk digunakan ke peringkat seterusnya, iaitu pentadbiran harta pusaka. Bila dah masuk ke peringkat pentadbiran harta pusaka ni, proceed lah ikut keperluan jabatan ataupun agensi yang mengeluarkan surat kuasa tersebut. Dari segi proses tu kan biasanya kalau orang yang dia ada duit sikit, dia mungkin akan terus appoint lawyer kan, dia akan appoint lawyer ataupun dia akan appoint trustee ke untuk selesaikan step tu semua kan, ke amanah raya, ke pusaka kecil ataupun ke high court ke. Tapi kalau katalah dia nak buat sendiri, ni sebab mungkin arwah tu tidak meninggalkan, tidak membuat apa-apa perancangan pun lagi, tak ada buat wasiat, tak ada buat hibah semua. So apa yang biasanya kan sebagai waris tu yang dipersetujui oleh semua orang untuk dipertanggungjawabkan untuk buat proses tu semua, apa yang biasanya mesti yang biasanya orang ni akan blur lah kan, dia akan apa yang dia kena buat sebenarnya mula-mula untuk senangkan lah kan? Kalau orang kata kalau kita ni bukan peguam, satulah. Kalau kita ni pun bukan dalam orang kata background yang sebelum ni bekerja sebagai orang yang menguruskan harta pusaka ke, perancang harta pusaka ke, memang mana dulu kita nak pergi. Memang kita akan dengar orang ni akan orang
macam-macam orang akan datang jumpa kita. Kau kena buat ni, kau kena buat tu, kau kena buat ni, macam-macam lah. Orang kampung ke, orang taman ke, orang daripada tempat kerja kita ke, tempat kerja arwah ayah, arwah mak ke kan. Semua akan cakap dengan kita, kau kena buat ni, kena buat tu, kena buat ni. Kita pula mak itu nak kena buat, ini nak kena buat, yes, apa yang nak kena betul. buat dulu ni sebenarnya. Ya. Okay. Mungkin Nisa bagi kita step senang. Diorang boleh dijadikan guidelines lah. Okay, macam yang tadi saya sebut, step-step awal benda tu adalah step yang mana inisiatif waris sebenarnya untuk mendapatkan bantuan tuntutan khairat dan claim apa orang kata takaful dan sebagainya, itu adalah inisiatif waris. Dia kalau boleh buat yang tu dulu sehingga nak kata selesai tak selesai lah, maksudnya sebab benda tu bertempoh, macam perkeso ke, kalau kerja swasta, semua tu kena buat, waris kena buat. Bukan cakap macam ni, bukan benda tu automatik. Ya, tak ada kaki. Benda tu benda tu tak berkaki untuk bergerak sendiri. Surat tu tak datang sendiri jumpa kita, borang tu tak berisi sendiri, tak, waris yang kena pergi apply semua. Okay, yang tu pun betul juga. Maksudnya yang tu pun you kena buat juga sebagai waris. Okay, yang berikutnya benda yang penting daripada sudut undang-undang, apply surat kuasa mentadbir. Dapatkan surat kuasa mentadbir. Kalau arwah, kita tentukan dululah si mati ada tinggalkan wasiat ataupun tak. Okay, arwah mak ayah kita ni meninggal dunia ada tinggalkan wasiat ke tak. Okay, katakan tak ada wasiat. Kalau tak ada wasiat, kita secara rambangnya ataupun kita anggarkan dulu. Agak-agak harta pusakanya nilai berapa. Ada tak rumah, ada tak tanah, atau harta alih saja. Harta alih ni maksudnya kenderaan, wang simpanan. Jadi kalaulah arwah ni cuma ada duit simpanan sahaja dengan kereta, atau kereta aja dia ada, itu dan juga nilaian dia bawah 600,000, itu bawah bidang kuasa amanah raya. Jadi apa waris nak kena buat? Pergi ke amanah raya, bawa sijil mati, isi borang, bawa dokumen-dokumen waris, bawa dokumen-dokumen harta. And then mohon dekat amanah raya. Amanah raya tak datang cari kita. Okay. Dan dia tak tahu siapa meninggal. Dia tak tahu pun siapa yang meninggal. Waris kena buat. Dari segi itu dia kena pergi amanah raya. Kalau bawah 600,000. Yes. Bawah 600,000 lah kan, betul. Bila pula dia kena pergi ke Mahkamah Syariah untuk minta sijil faraid tu? Okey, sijil faraid. Right, dalam pengurusan harta pusaka orang Islam dekat Malaysia, persoalannya adalah adakah sijil faraid itu wajib? Okey. Dalam pengurusan harta pusaka orang Islam di Malaysia, pentadbiran harta pusaka kita adalah standard di bawah satu undang-undang, iaitu bagi urusan harta pusaka yang bawah 600,000 harta alih saja tadi, amanah raya. Kalau nilaian pusaka dia kurang daripada 2 juta tapi ada melibatkan harta tak alih seperti rumah dengan tanah, yang tu memang kena, yang tu akan pergi ke unit pusaka kecil. Okay, dan sekiranya lebih daripada nilai yang saya sebutkan tadi, dia kena pergi ke mahkamah tinggi. Urusan ini adalah untuk dapatkan surat kuasa mentadbir. Jadi dekat mana perlunya sijil faraid? Okey, sijil faraid ada keperluan dia. Okey, keperluan dia seperti mana sekiranya waris hendak menentukan siapa waris-waris si mati yang berhak pada harta pusaka dan juga bahagian-bahagian yang dia berhak dapat. Kadang-kadang waris semua lelaki. Okey, anak lelaki si mati tapi tak yakin berapa setiap seorang ni yang akan dapat. Kalau ikut hukum syarak, faraid, kalau semua anak lelaki sama rata lah. Okey, 100% harta bagi sama rata. Tapi kalau nak confirmkan lagi, you dapatkan sijil faraid. Sama juga kalau dalam kes-kes lain. Contohnya macam melibatkan mak, isteri, anak perempuan, mungkin juga melibatkan adik-beradik. Jadi kita atas tujuan kita nak tentukan berhak ataupun tidak waris ini mendapat harta pusaka dan juga bahagian dia kena dapatkan sijil faraid. Dapatkan sijil faraid dalam keadaan macam itu. Tapi ada keadaan yang mana institusi tadi, amanah raya, pusaka kecil dan juga mahkamah tinggi sendiri mahukan sijil faraid. Dia akan minta waris dapatkan sijil faraid terlebih dahulu sebelum proses pentadbiran harta pusaka dijalankan. Okey, jadi contohnya dalam kes yang melibatkan Baitul Mal.
Contoh walaupun pergi ke amanah raya, lepas tu kes itu tak melibatkan nilai yang besar. Dalam mungkin beberapa ribu saja, tapi melibatkan Baitul Mal yang mana tidak ada waris asabah. Tak ada anak lelaki, Okey. tak ada anak saudara lelaki, tak ada pakcik. Jadi dia akan melibatkan Baitul Mal, yes. Yang tu kena dapatkan sijil faraid. Kemudian kalau untuk amanah raya pun sekiranya nilai harta Lebih jika daripada saya tak silap lah lebih daripada 50,000 mesti kena ambil juga sijil faraid. Okey, itu maksudnya keperluan atas sebab pihak yang agensi yang mentadbir tu yang mahukan sijil faraid. Bagi pusaka kecil, okey, dia ada juga keperluan untuk kita kemukakan sijil faraid terutama dalam kes kematian yang berlapis-lapis. Okey. Lepas tu apa kata tiada kesepakatan antara waris yang mana kadang-kadang semasa bicara waris mempersoalkan kepada pegawai tentang bahagian faraid yang telah dikirakan secara manual. Jadi ya, bila betul. dah dikira secara manual tu dia kata macam ya macam tak ya, saya tak percayalah, saya dapat sikit macam gini, saya nak tahu hak saya yang sebenar ikut hukum syarak. Tak ada sepakat kat situ. Jadi di situ ada keperluan untuk unit pusaka meminta waris untuk dapatkan terlebih dahulu sijil faraid daripada mahkamah syariah. Dan mahkamah tinggi pun samalah dia punya apa kata alasan dia untuk sijil faraid tersebut. So dari segi sini macam harta yang alih macam cash, duit dalam bank dan kereta, kenderaan lah cakap, dia fall under amanah raya bawah 600,000 lah kan. Tapi kalau lebih daripada tu dia akan pergi ke mahkamah tinggi, betul tak? Tapi bila harta yang fix pula dia pergi kepada pusaka kecil ataupun pejabat tanah lah, betul untuk macam rumah, kedai, land, tanah semua kan. Macam Betul. tu. So proses dia tu lebih tedious lah, betul macam tu. Kalau tak ada dia tak buat kalau preparation. Bila buat kalau siapa yang pernah uruskan harta pusaka mesti faham ataupun tahu betapa renyahnya dokumen untuk disediakan. Kan? Renyah nak sediakan dokumen-dokumen tu. Bukanlah kita kata senang, dia ada duit kat sini, dia ada tanah kat situ, dia ada kereta kat yang ni 1 biji ke 2 biji ke. Renyah sebenarnya dokumen sebab dokumennya bukan simply kita postal state grant je ke. Dia perlukan contohnya macam tanah, rumah kita kena buat carian hak milik rasmi dekat pejabat tanah dulu. Betul. Untuk nak tengok betul tentukan ke tak tu tanah dia. nak tentukan masih lagi tak atas nama si mati, ada tak? Betul. Kan? Kadang-kadang bukan nama, kita dah buat carian bukan nama si mati, tapi nama atuk dia. Nama ayah dia lagi. Kan? Maksudnya masih lagi nama dia belum masuk lagi dalam rumah tu, dalam tanah tu. Masih lagi nama dah jadi faraid pula. Dah jadi faraid kebahagiaan orang lain pula, betul tak? Dia dah jadi kematian berlapis. Maksudnya perlu buat pentadbiran harta pusaka orang yang namanya dalam geran tu. Contoh kalau nama dalam geran tu atuk, kena buat dulu pusaka atuk tapi telah melibatkan pusaka yang cucu ni. Dan melibatkan waris cucu ni. Waris dia dah terlibat. Jadi maksudnya dia dah melibatkan ramai waris. Ramai yang terlibat. Mula waris atuk, lepas tu pergi ke waris anak atuk ni, ayah dia. Masuklah dia kat dalam senarai waris tersebut. Lepas tu cukai tanah, cukai pintu, kena bayar dulu. Siapa dah settlekan? Yes. Betul. Dan kena lampirkan. Jangan buang simply cukai-cukai tanah tu. Dan banyak kes benda tu, Nisa. Ada online. You have to survey lah. You kena explore benda ni sebab di bawah dia akan ikut bidang kuasa. Dia akan ikut bidang kuasa. Kalau kat Johor macam mana, dekat negeri lain macam mana, even daerah pun kita kena tengok juga dia ikut bidang kuasa. Dan syarikat yang menawarkan online tu. Yelah, kalau macam bila waris ni jadi pening, macam contohnya dia kalau boleh nak selesaikan kan, dia punya bagus ni anak-anak dia nak selesaikan. Dia pun appoint lawyer lah sebab mungkin ada fixed asset, dia ada non-fixed asset semua kan, semua ada. So dia nak appoint lawyer. Biasanya kes pusaka yang tidak ada wasiat, preparation, berapa cost minimum? Saya nak tanya.
Biasa yang Nisa biasa jumpa lah. Biasa kena-kena lah kan. Tahu Okay. juga roughly. Saya bagi gambaran tentang fixed amount yang perlu bayar pada agensi kerajaan dulu, kemudian baru upah kepada peguam ataupun pihak ketiga. Okay, kalau macam Amanah Raya, start from 5% untuk 25,000 pertama. Okay, 25,000 yang pertama, 5%. Kemudian dia akan menurun, berkurang untuk nilai yang berikutnya lah. Contohnya, untuk nilai yang berikutnya adalah 50,000, dia turun kepada 4%. Okay, 225,000 turun kepada 3% dan seterusnya. Itu untuk kes yang melibatkan Amanah Raya, yang mana itu memang fix yang kita kena bayar kepada agensi tersebut. Pusaka pun sama, dia ambil nilaian harta 0.2% daripada nilaian harta tersebut. Okey. Jadi dekat sini adalah itu dah fix, yang tu memang kena bayar. Jadi kadang-kadang orang terkejut bila pergi bicara dekat pusaka kecil, masa dapat surat tu ada tulis dekat surat tu kena bayar 2,500. Maksudnya apa kat situ? Maksudnya kat situ kalau 2,500 tu kita kira-kira maksudnya si mati ada lebih kurang nilaian pusaka dia 1 juta lebih lah. Betul. 0.2%. Macam tu. Okey. Jadi itu memang kena bayar terus ke pejabat tanah selepas perbicaraan. Jadi bagaimana pula dengan urusan-urusan lain? Ada yang membantu ni, contohnya peguam. Okey, upah mereka macam mana? Ya, mereka juga ada upah daripada segi professional servis dan juga urusan-urusan perjalanan, sebab benda ni bukan duduk setempat je buat semua siap. Nampak macam lawyer duduk tempat je kan, buat semua, dokumen dah siap, print out keluar. Tak, dia kena melibatkan beberapa perjalanan juga ke tempat-tempat untuk carian harta, untuk tentukan dokumen untuk pemfailan lagi. Jadi dekat situ kalau yang tidak melibatkan mahkamah tinggi yang tidak melibatkan mahkamah tinggi, biasanya kita ambil bawah 2 juta. yang bawah 2 juta ni biasanya upah pengurusan pun cecah juga ataupun lebih juga daripada RM1,000. Okay, itu upah pengurusan. Okay, lebih daripada itu, tak kurang lah. Saya tak berani nak cakap lah sebab semuanya ada range rate yang berbeza. Betul. Okay, tapi gambaran yang saya boleh bagikan, jangan ingat dia murah lah. Bukannya ratus-ratus ringgit ke puluh-puluh ringgit ke. Boleh saya cakap kan? Dalam 5,000 tak Nisa? Boleh jadi. Minimum 5,000. Nak kata minimum taklah. Boleh kata range dia. Antara range dia lah macam gitu. Sebab biasanya pusaka kecil biasanya pusaka kecil ni kalau kata nak achieve ke 10,000 tu upah tu mahal sangat. Okay. Jadi kalau 5,000 tu range dia lah, lebih kurang. Jadi kalau melibatkan high court ni yang melibatkan 2 juta lebih lah. Itu lagi complicated lah. Sebab dia dah melibatkan pengurusan dekat mahkamah tinggi. Dokumennya lebih banyak dan prosedur dia lebih lagi kat situ. Okey, dan jadi dekat situ biasalah kalau kita dengar pun, saya tak jarang-jarang dengar kalau kata legal fees untuk dapatkan surat kuasa kurang daripada 3,000. Jadi kita ni sebagai pemilik harta kena bersedia lah. Tak termasuk persen pengurusan. Pengurusan harta pusaka kat mahkamah tinggi ni biasanya dan kebanyakan yang kita dengar dia melibatkan persen. Contohnya daripada sudut undang-undang, maksimum persen yang boleh di-charge untuk orang yang menguruskan adalah 5% daripada nilaian pusaka. Yalah. Contohnya kalau 5 juta, 5% dalam 500 Taklah. Tak? Bukan. 50. 5 kalau juta. 5 juta, 5%. 5 darab 5. Kenapa? 5,000. Tak. 250,000. 250,000. Kenapa lah aku ni okey. Kalau 10%, 500,000. Sekarang lawyer lagi boleh congak daripada kita orang sebab kita orang ni dah tak ada, orang-orang yang kewangan ni dia tak pakai kereta je. Okey. Okey, faham. Tapi macam tu lah. Maksudnya kalau kita kata urusan pusaka senang ataupun waris fikir kalau ada yang meninggal tu dia akan terus dapat harta, itu adalah apa kata mitos. Yang sebenarnya realiti dia banyak proses yang terlibat dan juga banyak kos yang terlibat.
Nisa, Kalau katalah 25,000 tadi, ni habis-habis lagi aku. 25,000 itu baru kos high court, belum lagi fee lawyer, betul tak? tak, dia macam ni, dia itu kos court, yelah kos court tu pun satu kos yang lain. Kemudian fees lawyer satu kos yang lain. Kan? Dah Ya. lain dah tu. 0.5. Lepas tu fees pentadbir. 250 Memang 250,000. kalau 5 juta Pengsan. tu. Kalau ambil rate 5%. Okey. Yelah kita Tapi kita pukul kena rata kita maksimum bersedia lah. paling worst lah. Okey, yang paling tinggi nilai 5%. Tapi kebiasaannya kita sebagai waris ataupun kita sebagai pemilik harta kena ambil tahu jugalah perkara-perkara macam ni. Kita kena survey dan pilih syarikat-syarikat yang menawarkan fees yang relevan, okey, dan juga mana-mana pihak-pihak yang mengambil upah yang relevan. Yang sesuai lah dengan aku kata dengan harta yang ditinggalkan. Dan juga kerja-kerja yang nak kena buat tu. Kalau katalah memang sebab tu ramai waris walaupun kos peguam ataupun kos syarikat amanah tu tidaklah terlalu tinggi ataupun tak munasabah, tapi masih lagi ramai waris yang memilih untuk buat sendiri. Okay? Untuk buat sendiri. Tapi ketahuilah bahawa kalau awak buat sendiri sekalipun, bukanlah jimat langsung tak keluar duit. You kena juga keluarkan kos sana, kos sini, nak pergi bicara kos telefon, kos keluar parking, kos perjalanan, tol. Tapi pergi high court dia kena appoint lawyer juga kan? A lawyer civil. Wah, yes. Sekarang ni kalau high court mesti kena appoint lawyer. High court, kena appoint Kalau lawyer. kes high court. Kalau kes pusaka kecil you masih boleh buat, tapi ramai orang yang datang mengadu pada saya. Datang mengadu pada saya, dia dah penat kena lontar. Dah penat kena lontar ke sana, kena lontar ke sini. Mula-mula kena lontar ke pejabat agama lah, daripada pejabat agama kena lontar ke mahkamah syariah, daripada mahkamah syariah lontar ke RB, daripada RB hantar ke unit pusaka. Unit pusaka pula suruh pergi buat tu buat ni, macam-macam. Checklist dia pun tengok dah pening. Betul. Sebab yelah kita pun dah ada experience. Okey, ni cerita kalau biasanya orang yang mak bapak dia meninggal, tapi mak bapak dia meninggal, diorang tu semua dah macam dah bagi-bagilah harta ke anak dia, dan dia cakap sekarang ni bapak saya ada tinggalkan kereta buruk. Contoh kereta buruk je. Nak kena pergi amanah raya juga ke? Dia tanya. Jawapan dia kena. Betul? Kena kok mana pun kena, melainkan melainkan kereta tu tak keluar daripada kawasan kampung. Maksudnya kalau dia duduk dekat kampung terperosok, bolehlah nak pusing daripada lorong ni ke lorong ni, tapi once you nak masuk atas jalan raya yang keluar, yang dah ada traffic light, yang dah ada kemungkinan yang dah ada kenderaan-kenderaan lain dah sesak tu, janganlah. Kalau berlaku kemalangan macam mana, kena tahan dengan polis macam mana, kan? Tak boleh. Biasanya macam mana Nisa, benda tu kita jual ke macam mana Nisa biasanya solution dia? Jual maksudnya kereta tu? Tak boleh jual Kena pergi dapatkan turun milik daripada amanah raya. Kena lalu proses pentadbiran tu, kena juga. Jual macam mana nak jual kalau tak boleh tukar milik? Nama, betul juga betul lah. Ya, nak tukar nama tu. Ramai juga orang beli, orang kata van jenazah. Kenderaan jenazah. Sebab beli kenderaan atas nama orang mati, pergi JPJ nak tukar nama tak boleh. Yelah, orang tu dah tak ada. Orang tu dah tak ada. Waris jual. Kan waris jual, kita ingat boleh tukar nama kita. Tapi waris tak buat pun pentadbiran pusaka. Waris dah dapat duit kita dah. Dia datang ambil tahu apa-apa. Jadi, tapi bila pergi JPJ tak boleh tukar nama. So hati-hati juga kalau kenderaan tu masih lagi atas nama arwah, make sure dia dah lalui dulu proses pentadbiran harta pusaka, ataupun you dah boleh percayalah ada janji macam mana dengan waris tersebut supaya dia proses pusaka dan pindah masuk ke nama pembeli, atau ada kaedah dia sebenarnya. Ada kaedah dia yang mana pembeli boleh buktikan kepada, you kena ada rekod bertulis lah. Jangan beli atas angin je, cakap mulut, bagi duit, lepas tu hilang. Tak boleh.
buat satu rekod perjanjian ataupun transaksi bayaran, surat akuan ke, yang mana bayaran telah dibuat kepada waris, dituntut dapatkan satu arahan daripada amanah raya untuk tukar kepada nama pembeli. Okey, Boleh ni ada buat. satu soalan tau. Ni ada satu soalan ni. Ada satu arwah ni meninggal. Dia bisnes lah kan. Tapi dia tidak nak cakap kalau nak kontra dengan harta dia tu macam dah tak so apa hutang dia lebih daripada tu. Hutang dia dekat nak 2 juta lebih. So macam mana settle tu? Sebab waris dia memang takkanlah nak settlekan, takkan kuasa kan. Maksudnya nak kontra dengan katalah takaful pun tak ada, insurance pun tak ada. Contohnya macam mana tu Nisa? Itu I rasa banyak yang Kalau berlaku dia- sekarang dan orang tu buat kalau bodoh dia- je lah waris. Yelah, ya betul, waris tu nak buat macam mana pun kan, sebab hutang tu bukan hutang dia, tu hutang si mati. Ya, betul. Okay, jadi macam mana dengan nasib si mati ni? Okay, bagi syarikat, biasanya orang-orang yang ada perniagaan ni yang mana dah berlaku apa orang kata kerugian lah, ataupun dah tak boleh peda, lepas tu meninggal dunia pula kan. Meninggal dunia, jadi kalau syarikat dia akan diserahkan pada ni lah pihak liquidator lah yang akan uluskan pencairan aset tersebut. Jadi aset-aset perniagaan tu akan dicairkan untuk menampung hutang-hutang dia. Okey. Jadi kat situ waris serahkanlah pada liquidator kan, daripada waris buat pun waris tak dapat apa-apa. Cara Nisa dia explain tu sebagai- macam okey, ini memang lemah. Okay. Betul tak? Habis Bukanlah, dah tinggalkan maksudnya- hutang je kan. Kau tinggalkan harta susah. semangat sikit. Betul juga kan, itulah. Okey, ini ada satu soalan lagi. Dia cerita pasal bagaimana hak penjagaan anak-anak. Anak-anak si mati yang 18 tahun ke bawah, dan satu lagi hak penjagaan harta anak tu. Kalau kau katalah okey, ni kita cerita kalau bapak dia meninggal. Bapak dia yang Okey. ada yalah, bapak dia pun bahagian anak-anak mesti besar kan, macam tu. Okay, kalau Hak ikut penjagaan hukum tak syarak, jatuh bahagian straight ke mak lah. Ke mak pula. Harta tak straight ke mak lah kan. ya betul. Kalau berdasarkan pada hukum syarak, penjagaan harta dan penjagaan anak ni terbahagi kepada dua lah. Yang mana pertama penjagaan diri anak tu hadanah. Okey, dia akan ikut satu turutan undang-undang turutan keutamaan kepada siapa-siapa. Kemudian berkaitan dengan penjagaan harta. Okey, penjagaan harta ini pun dia ada turutan dia juga siapa yang akan jaga. Okey, secara generalnya daripada sudut hukum syarak, penjagaan diri iaitu hadanah, penjagaan diri ini dia akan turun kepada ibu dululah. Ibu maksudnya ibu kepada anak tu. Isteri pada si mati. Okey. Jadi selepas ibu akan ikutlah turutan, pergi ke nenek, pergi ke adik-beradik perempuan, macam itu. Alright, itu untuk diri. Untuk harta pula turutan dia tak sama. Tak sama dengan turutan penjaga diri. Dia bertentangan. Iaitu kalau tadi perempuan yang jaga, kalau yang turutan berkaitan dengan diri ni, mula-mula tadi bapa, berkaitan dengan harta anak tu, mula-mula akan jadi bapa, kemudian datuk. Datuk lelaki. Sebelah bapa. Datuk lelaki. Ada orang tok perempuan kan, tak, ni tok lelaki. Bapa kepada bapa. Bukan bapa kepada ibu, bapa kepada bapa. Kalau tak ada, dekat sinilah ada kepentingan untuk menyediakan wasiat. Sebab apa? Selepas bapa, dia adalah wasi kepada si ayah ni tadi, si yang mati ni. Wasi dia. Dan wasi dia kalau mati juga, wasi kepada wasi dia. Itu kalau ikut turutan syarak. Dia tak namakan adik-beradik yang lain. Dia lah kalau ikut hukum syarak, dia menggariskan yang pertama, datuk tu tadi. Itu je, bapa kepada bapa. Yang berikutnya adalah wasi. Wasi dia adalah? Kalau si bapa tu buat wasiat. Kalau si bapa tu tak buat wasiat, jadi itulah perlukan apa kata, kalau ada berlaku perebutan ataupun ada keperluan daripada sudut undang-undang, kena ada penjaga harta. Jadi kena dapatkan satu perintah mahkamah. Yang selama ni ataupun kadang-kadang kita dengar orang sebut ad litem. Ad litem, ADLITEM, ad litem. Itu yang dia kena ambil daripada mahkamah. Tak kisahlah mahkamah mana pun. Mahkamah tinggi boleh, mahkamah syariah pun boleh. Tapi kena pergi ke mahkamah. Dia bagi kepada adik-beradik, dia bagi kepada sebelah lelaki. Dia tak bagi perempuan ni. Siapa siapa yang mohon sebenarnya? Mohonlah. Sekarang dah boleh.
Tak, dia memang dia macam ni. Sebenarnya itu tanggapan Sebab dulu masyarakat. kan ada kes yang macam adik-beradik bapa yang jaga kononnya tapi dia pau semua harta Itulah, budak itu tu. tanggapan masyarakat. Okey, yang mana kalau ikut hukum syaratnya saya dah terangkan tadi. So daripada sudut undang-undang, kalau anda nak pasti siapa yang berhak untuk jaga harta kanak-kanak ni, dapatkan hak penjagaan daripada mahkamah. Hak penjaga. Sebab harta tak boleh main-main. Harta kanak-kanak bawah umur tak boleh main-main. Ya, anak yatim Dia piatu tu. Dan dia bukannya boleh simply minta macam itu. Sebab apa? Pasal tu dari sudut undang-undang Malaysia, kalau tak ada penjaga harta bagi kanak-kanak tu, hartanya akan diletakkan di amanah raya sehingga kanak-kanak tu dewasa. Betul. My cousin Dia tak simply meninggal pergi macam dekat pak cik ke, dekat mak cik ke. Yang mana pergi kat pak cik dengan mak cik tu, duit sumbangan. Duit sumbangan orang ramai. derma. Jadi dia nak Oh, itu jaga salahnya. anak-anak kecil ni. Dia nak jaga anak kecil ni, kemudian dia pun update kat Facebook, kasihani anak-anak saudaraku yang kehilangan bapaknya dalam tragedi Sekali 6 sekian-sekian. orang. Segala sumbangan bolehlah masukkan ke akaun, dia letaklah akaun dia untuk bantu kanak-kanak ni. Dapat tak duit sumbangan? Itu antara negatif part lah yang kita tak mahu kalau boleh berlaku dalam masyarakat kita. Okey, sebenarnya kita ada banyak soalan tapi kita terpaksa tutup dulu untuk bahagian pertama ni. Last question, I nak tanya ada soalan famous ni. Pasal penamaan penamaan. Dia cakap, penamaan dokumen untuk setiap aset yang kita beli. Contoh kita beli unit trust, kita letak penama ni. Kita beli insurance, kita letak penama. Kita tak letak hibah, kita letak penama. Kita letak adalah macam ASB, ASN ke, kan kita letak penamaan. Dari segi execution tu, lepas meninggal tu, apa yang berlaku kepada penamaan jika tiada wasiat tu? Okey, penama ni berdasarkan kepada undang-undang. Kalau yang mati tu bukan Islam, okay? Bukan dia akan bagi Islam, pada orang tu lah. penama tu jadi hak milik penama. Okey, tapi kalau kita orang Islam, kematian bagi orang Islam ni, penama adalah pemegang amanah yang mana bertindak untuk membahagikan aset-aset tersebut, okey, daripada sumber-sumber yang diterima tu kepada waris-waris faraid yang berhak. Itu fungsi penama. Itu fungsi penama. Contoh penamaan yang glamour dekat Malaysia ni adalah KWSP, tabung tapi haji. Kan sebenarnya selama, bukanlah cakap baru-baru sekarang lah, mungkin ada kesedaran. Dulu tak, benda tu tak berlaku macam tu. Siapa yang punya nama dekat cek tu, dia lah yang ambil semua. Dia rasa dia punya, betul tak? Kan? Betul, tapi sekarang ni fatwa dah mengatakan bahawa itu adalah penama adalah pemegang amanah, yang mana harta-harta tersebut adalah harta pusaka. Dan worst part, yang meninggal tu dia letak penama bukan waris. Lagi stres orang tu. Dalam letak nama bukan waris tu kena cari waris-waris untuk agihkan. Ataupun kalau tak, you jangan ambil lah kalau tak boleh. Satu kerja pula dia nak kena pergi menyelesaikan, betul tak? Jadi skip update lah. Update kalau kata ada perubahan dalam you punya keluarga kan, waris kan, buatlah pembaharuan penamaan yang baru kan, renew. Okey, saya rasa buat masa ni kita close dulu. Kita akan sambung mungkin lagi 2 minggu kot. Kita kasih Nisa break sebab dia sangatlah busynya. Kan Nisa dia sangat busy. Untuk viewers kita keep you update. Kita akan buat session kedua. Session kedua ni agak lebih menarik dan lebih complicated, dan macam mana kita nak overcome benda yang complicated ni. Dan mungkin kesedaran kita sekarang, kita kena act now lah, buat perancangan elok-elok. Kita akan bercerita juga pasal, akan datang kita akan cerita pasal anak angkat dan tiada waris. Betul tiada waris. Kita pernah jumpa Nisa, ramai orang macam ni. Tiada waris, dan waris dia, tiada waris tu satu, dan dia adalah mu'alaf. Dan satu lagi, apa yang berlaku bila kita ada kita tak ada wasiat tapi kita ada hibah saja. Apa yang pula yang tu. So untuk viewers semua, terima kasih malam ni, dan terima kasih Nisa. InsyaAllah siapa yang nak contact Nisa boleh DM dia. Dekat IG dia ada Facebook you adalah yang Nurhanisa Fidaus, your firm name kan? Betul.
Betul? You boleh cari dekat Page. Facebook, dekat IG. Ada itu page. Dan you pun boleh contact saya, DM saya. So we will keep you posted. InsyaAllah lagi 2 minggu lah kita plan macam tu. Kita akan adakan next session sebab kita takes only about 45 minutes je lah macam tu untuk one session. Okay, terima kasih Nisa. Assalamualaikum. Okay. Sama. Terima kasih Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Bye.